Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Anas Farihin dalam Berita Semasa. Semua pemilik projek dan kontraktor digesa mengambil langkah berjaga-jaga dalam memastikan keselamatan tapak pembinaan semasa musim tengkujuh. Gesaan dibuat Ketua Eksekutif Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, Datuk Muhammad Zahid Zakaria. Jelasnya cuaca buruk dengan hujan lebat, ribut petir dan angin kencang sememangnya memberi risiko yang tinggi kepada keselamatan di tapak pembinaan. Selain kerap menyebabkan kerosakan jentera. Beliau mengulas kejadian kren tumbang di landasan stesen kereta api Rawang Selasa lepas. Menurutnya, siasatan awal CIDB mendapati kren tersebut tumbang berikutan air bertakung yang mengurangkan kekuatan tanah akibat hujan berterusan sejak 2 petang pada hari kejadian. Berdasarkan analisis model cuaca, luruan monsun dijangka berlaku sehingga 23 Disember 2023. Keadaan ini berpotensi membawa hujan berterusan serta angin kencang di timur semenanjung dan laut bergelora di Laut Cina Selatan. Tumpuan angin juga dijangka berlaku di Sarawak sehingga 19 Disember 2023 yang berpotensi menghasilkan ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang. Ribut tropika jerawat kini di Tenggara Filipina dan dijangka bergerak ke barat, berendasi Laut Sulu dan ke Laut Cina Selatan. Ini menyebabkan hujan berterusan, angin kencang dan laut bergelora di Sabah. Sementara itu, di negeri-negeri lain, ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang berpotensi berlaku pada sebelah petang hingga ke malam. Met Malaysia telah mengemas kini amaran hujan berterusan waspada melibatkan negeri Sabah berkuat kuasa pada 18 hingga 19 Disember. Manakala bagi negeri Pahang dan Johor pula bermula 18 sehingga 21 Disember. Amaran angin kencang dan laut bergelora berkuat kuasa sehingga 23 Disember. Program Renew iaitu Reuse, Educate, Nurture dan Empower with Waste perlu diperkasa dalam usaha menggalakkan komuniti mengambil peranan aktif dalam memelihara alam sekitar dan mengurangkan jejak ekologi. Ahli Parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fazil berkata inisiatif itu penting dalam mendidik masyarakat membudayakan amalan kitar semula termasuk mengitar semula minyak masak terpakai. Beliau yang juga Menteri Komunikasi berharap program tersebut dapat diperluas kepada golongan penjaja serta peniaga dalam industri makanan. Program Renew kerjasama ISAPS ini dianjurkan selama 2 hari bermula semalam. Berjaya mengumpul lebih 100 kg minyak masak terpakai untuk dikitar semula. Lebih 10 reruai dibuka sepanjang program berlangsung yang memberi manfaat kepada penduduk sekitar termasuk reruai saringan kesihatan. Petra Marine memeterai memorandum perjanjian dengan Great Sky Investment Corporation yang berpangkalan di Seychelles untuk penjualan kapal dengan nilai 18.45 juta ringgit. Anak syarikat milik penuh Petra Energy Berhad itu maklumkan penjualan itu bagi membolehkan syarikat menguangkan aset yang tidak mencatatkan prestasi dan menilai kapal pada harga berpatutan. Penjualan tersebut juga akan menjana penjimatan pada masa depan dari segi kos simpanan tahunan. Sebahagian daripada hasil penjualan tersebut akan menyokong keperluan modal kerja kumpulan dan selebihnya untuk pengagihan sebagai dividen khas dalam kalangan pemegang saham. Cadangan penjualan itu dijangka selesai pada 27 Disember tahun ini. Produk Eko Kreasi Malaysia dijangka akan melonjak bukan sahaja di pasaran tempatan, bahkan di peringkat antarabangsa. Walaupun harga produk eko tempatan lebih tinggi di pasaran masa ini, Pengarah Pusat Keusahawanan Masmed Dr. Rohan Azur menjangkakan 5 hingga 10 tahun akan datang, ia akan selari dengan harga produk dari luar negara. Eko Kreasi merupakan model perniagaan yang terbaik dalam mencari kelainan dalam produk eko di pasaran tempatan. Beliau berkata demikian di Angkasa Puri Kota Media. Berita semasa berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuh harapan.